Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya dan rahmatnya kita masih lagi diberikan kesihatan dan kesempatan masa untuk kita bersama-sama pada pagi ini dalam kelas hadis secara online ini. Baik, pagi ini kita akan menyambung kembali pelajaran kita, iaitu berkenaan dengan sebuah hadis yang berkaitan dengan hijrah. Baik, kita lihat hadis itu. An Amir qal sami'tu Abdullah ibn Amr yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Daripada Amir katanya, aku mendengar Abdullah ibn Amr berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenar itu ialah muslim yang lain selamat daripada kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan muhajir itu atau orang yang berhijrah itu ialah man hajara ma nahallahu anhu. Itu siapa yang dia berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, hijrah meninggalkan dosa, hijrah meninggalkan maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Ini dipanggil hijrah ma'nawiyah. Minggu yang lepas kita telah melihat tentang halangan-halangan yang perlu ditempuh dalam nak melakukan hijrah kepada Allah ini. Yang pertama, halangan yang datang daripada diri kita sendiri. Kemudian yang keduanya, halangan yang datang daripada pasangan. Ada seorang yang dia ingin berhijrah ke arah yang lebih baik, tapi walaupun mungkin dirinya dia dah bersedia untuk berhijrah, tetapi dia dihalang pula oleh pasangannya. Itu orang yang paling hampir dengannya. Jadi ini halangan yang kedua yang datang daripada pasangan, sama ada suami ataupun isteri yang menghalang daripada berlakunya hijrah ke arah yang lebih baik itu. Kemudian yang ketiganya, halangan yang datang daripada keluarga, iaitu ibu bapa, adik-beradik ataupun saudara mara yang dekat dengan kita. Ini juga antara halangan yang besar dalam hijrah. Yang mana kalau kita melihat dalam kisah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka berhijrah meninggalkan perbuatan dosa dan syirik, berubah menjadi seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah, dan mereka ni dihalang oleh ibu bapa mereka, adik-beradik mereka dan kaum keluarga mereka. Sebagaimana kisah yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu juga kepada Mus'ab
bin Umair, dan kemudian kepada Durrah binti Abi Lahab, iaitu anak perempuan kepada Abu Lahab, walaupun bapanya merupakan musuh yang utama kepada Nabi dan Islam ini, tetapi anaknya sendiri memeluk Islam. Dan Durrah ini antara orang yang awal memeluk Islam dan berhijrah ke Madinah. Jadi itu tiga halangan yang kita lihat pada minggu yang lepas. Halangan dalam hijrah yang datang daripada diri sendiri, itu yang pertama. Yang kedua yang datang daripada pasangan, sama ada suami ataupun isteri. Kemudian ketiganya yang datang daripada keluarga, ibu bapa ataupun adik-beradik dan saudara mara yang lain. Kemudian seterusnya, halangan dalam hijrah ini juga datang daripada golongan ulama ataupun guru. Yang mana apabila seorang itu dia nak berubah, ada niat yang baik, kemudian mungkin juga pasangannya pun dah bersedia, ibu bapanya, adik-beradiknya pun tak ada halangan untuk dia berubah, tetapi tiba-tiba dia pula tersilap dalam memilih guru ataupun memilih ilmu yang patut untuk dia pelajari. Dan kadang-kadang sampai boleh membawa kepada ilmu yang salah, ilmu yang batil. Dan begitu juga amalan yang tidak dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, sampai terlibat kepada perbuatan syirik, bid'ah dan juga khurafat. Jadi kerana itu penting untuk kita menilai ulama ataupun guru, untuk kita mempelajari ilmu itu supaya kita boleh untuk berubah ke jalan yang benar itu. Takut-takut kita salah pilih jalan. Kita nak berubah, nak menjadi Muslim yang lebih baik, tetapi salah memilih guru ataupun ulama sampai terlibat pula dengan amalan syirik, bid'ah dan juga khurafat. Kerana itu kita perlu tahu ataupun kita perlu kenal apakah kebenaran itu. Kata seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Jadi kata beliau, innal haqqa la yu'rafu birrijal. I'rifil haqq ta'rif ahlah. Jadi kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sesungguhnya kebenaran itu dia tak akan dapat dikenali, dia tak dikenali dengan melihat kepada susuk tubuh manusia itu. Jadi kebenaran dia tidak berada pada diri manusia itu. Tetapi i'rifil haqq ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran itu, nescaya engkau akan mengenali para pendukungnya. Jadi kita kena tahu dulu kebenaran itu apa. Kebenaran itu bukan semata-mata ada pada susuk tubuh manusia itu. Kadang-kadang orang yang dia anggap kebenaran itu dengan melihat kepada orang yang berkata tu. Kalau orang yang cakap, semua itu yang keluar daripada mulut dia, kesemuanya adalah kebenaran yang tak boleh untuk ditolak. Jadi itu tak betul. Jadi kata Ali, kenali kebenaran itu dulu. Barulah kamu akan kenali siapakah yang mendukung kebenaran itu. Kerana manusia itu, siapa mereka sekalipun, jadi boleh kadang-kadang berlakunya kesilapan ataupun terlupa dan sebagainya. Dan manusia itu tidak maksum. Melainkan apa yang keluar daripada mulut Nabi, jadi para sahabat bila mereka melihat Nabi yang menyampaikan, jadi Nabi itu maksum, jadi mereka kenalah ikut apa yang Nabi sampaikan kepada mereka. Tetapi selain daripada Nabi, tak ada manusia yang maksum, yang tercela daripada dosa dan juga kesalahan ataupun kesilapan. Jadi apa yang keluar daripada mulut seseorang, siapa dia sekalipun, selagi dia bukanlah Nabi ataupun Rasul, maka kita boleh untuk terima dan juga tolak. Kita kena nilai dulu. Kita terima kalaulah ia bertepatan dengan Al-Quran, bertepatan dengan sunnah Nabi yang sahih. Dan kita boleh untuk tolak apabila ia
berlawanan, bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah yang sahih. Jadi, kerana itu kita kena kenal kebenaran itu dulu. Allah menyebutkan dalam surah 2 ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu adalah apa yang datang daripada Tuhan engkau. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk di kalangan orang-orang yang ragu. Jadi Allah menyebutkan kebenaran yang sebenar itu adalah apa yang datang daripada Allah dan diwahyukan kepada Nabi, itulah kebenaran. Kebenaran bukan dilihat kepada siapa yang mengucapkan ataupun melihat kepada penampilan fizikalnya ataupun penampilannya, tetapi kebenaran itu adalah apa yang datang daripada Allah. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam surah 2 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutuskan engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, sebagai pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang menerima kebenaran tersebut, wa nazira, dan sebagai pemberi ancaman kepada golongan yang menolak atau menentang kebenaran tersebut. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau takkan ditanya tentang apa yang akan menimpa kepada para penghuni neraka jahim itu disebabkan pilihan mereka sendiri untuk menentang kebenaran tersebut. Dia Allah sebutkan di sini, Allah utuskan Nabi SAW dengan kebenaran. Begitu juga Allah sebut dalam satu lagi ayat dalam surah 62 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah dialah yang telah mengutuskan kepada golongan yang ummi itu akan seorang rasul di kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dia membacakan ke atas mereka akan ayat-ayatnya dan dia mensucikan mereka daripada dosa-dosa syirik kepada Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada mereka akan al-kitab dan juga al-hikmah. Di al-hikmah di sini menurut tafsiran daripada golongan salafus salih, ia merujuk kepada as-sunnah. Jadi Nabi Allah utuskan itu dia mengajarkan kepada manusia al-kitab, al-Quran, dan juga al-hikmah iaitu as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan tidak lain mereka sebelum Nabi diutuskan kepada mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang jelas nyata. Jadi bila kita sebutkan tentang kebenaran al-haq, al-haq itu merujuk kepada Al-Quran dan juga as-sunnah. Jadi dalam kita nak berhijrah kepada Allah, nak berubah menjadi lebih baik, jadi kita kena hati-hati dalam ataupun kita kena menilai ulama ataupun guru-guru yang nak kita pelajari ilmu supaya
kita tidak tersilap dalam memilih, seterusnya mungkin akan membawa kita kepada jalan yang salah. Jadi kita pilih ulama ataupun guru-guru yang mengajak supaya kita ni berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang menekankan tentang kepentingan untuk kita ni mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, tidak menjadi golongan yang bertaklid buta, yang hanya bertaklid kepada tokoh-tokoh yang tertentu ataupun kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu, tetapi sebaliknya mengajak supaya kembali berpegang teguh kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kerana itulah kebenaran yang mutlak. Sebagaimana kata-kata sahabat Nabi tadi, iaitu Ali bin Abi Talib, "A'rifil haq", kenalilah kebenaran itu, ta'rif ahlahu, barulah engkau akan kenali siapakah para pendukung kepada kebenaran itu. Kemudian kalau kita lihat satu lagi yang Allah sebutkan dalam surah 8 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, nescaya dia akan menjadikan buat kamu furqan, iaitu Allah akan mengurniakan petunjuk untuk kita dapat untuk membezakan di antara kebenaran dan juga kebatilan. Tapi syaratnya di sini Allah kata, jika kamu bertakwa. Jadi bagaimana untuk kita bertakwa kepada Allah? Jadi kita kena lihat baliklah bagaimana, apakah sifat-sifat golongan yang bertakwa ini. Jadi golongan yang bertakwa seperti yang Allah sebut dalam surah 2, dalam ayat yang kedua. Surah 2, ayat yang kedua, Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu iaitu Alkitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka. Itu perkara yang paling utama. Kemudian barulah datang sifat-sifat yang lain. Allah sebutkan, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mereka beriman kepada perkara yang ghaib, mereka mendirikan solat dan mereka menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka. Jadi golongan yang bertakwa adalah golongan yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka. Kemudian barulah datang sifat-sifat yang lain. Jadi sebab itu bila Allah sebut dalam ayat tadi, kita lihat balik ayat surah 8 ayat 29 tadi. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, nescaya dia akan menjadikan buat kamu furqan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat tadi, surah 2 ayat 2 dan seterusnya tu, dia Allah terangkan dengan jelas. Jadi golongan yang bertakwa mestilah menjadikan Quran sebagai pedoman dalam hidup mereka. Kemudian beriman kepada perkara yang baik. Kemudian mendirikan solat, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka. Ya ja'al lakum furqana, nescaya Allah akan jadikan buat kamu
kemampuan untuk membezakan di antara yang benar dan juga yang salah. Jadi sebab tu kita sebutkan tadi, al-haq itu merujuk kepada Al-Quran dan juga as-sunnah. Yang mana kedua-dua perkara ini merupakan sumber yang utama dalam agama kita, yang wajib ke atas kita semua untuk kita mempelajari kedua-dua perkara ini. Dengan cara itu barulah kita boleh untuk berubah menjadi seorang Muslim yang lebih baik, seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah. Tetapi kalaulah kita nak berubah tetapi kita memilih ulama ataupun guru-guru yang tidak menekankan tentang kepentingan untuk mempelajari kitabullah ini, tapi mungkin lebih kepada buat amalan-amalan yang tertentu yang tak ada asasnya daripada Quran, daripada as-sunnah. Jadi buat amalan sekian-sekian akan dapat pahala yang sekian-sekian banyak besarnya. Sampai kita hanya fokuskan kepada amalan-amalan yang tertentu yang bagi kita ini kita akan dapat ganjaran yang besar daripada Allah, yang akan dapat pula untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Sedangkan amalan tersebut mungkin amalan yang dia berkait dengan syirik ataupun bid'ah ataupun khurafat yang tak ada dalilnya, yang tak ada asasnya daripada Al-Quran dan juga as-sunnah itu. Jadi sebab itu penting untuk kita memilih ulama ataupun guru-guru yang mereka mengajak supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga as-sunnah, dan juga mereka menekankan tentang kepentingan kita untuk mempelajari kedua-dua sumber yang utama ini. Dengan cara itu barulah kita boleh untuk dengan ilmu yang benar itu barulah kita boleh untuk berubah menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Dan seterusnya kita akan melakukan amalan-amalan yang tidak bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan dan Nabi tunjukkan kepada kita semua. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ada menyebutkan, ini hadis daripada Sunan Abi Daud, hadis yang hasan. Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millata sataftariqu ala thalasin wa sab'ina sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala sintain wa sab'ina millah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang sebelum daripada kamu di kalangan ahlul kitab, mereka berpecah kepada 72 golongan. Wa inna hazihil millah sataftariqu ala thalasin wa sab'ina, dan sesungguhnya umat ini, agama ini, iaitu kaum muslimin ini, umat Islam, akan berpecah kepada 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 golongan akan masuk ke dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan ada satu golongan yang akan masuk ke dalam syurga. Wahiyal jamaah, dan itu adalah al-jamaah. Jadi Nabi sebut di sini kaum ahlul kitab berpecah kepada 72 golongan. Kaum muslimin pula akan berpecah kepada 73 golongan. Jadi masing-masing mendakwa mereka lah muslim, mereka lah mukmin. Tapi Nabi kata 72 golongan akan masuk ke dalam neraka, cuma satu saja akan dapat masuk ke dalam syurga, dan itulah yang disebut sebagai al-jamaah. Kemudian dalam matan yang lain, dalam sebuah lagi hadis, Nabi sebutkan berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai jamaah itu ialah ma ana alaihi wa ashabi, iaitu apa yang aku, iaitu Nabi dan para sahabat aku berada di atasnya. Di jamaah itu adalah jalan Nabi dan juga jalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kemudian
Begitu juga kata Ibnu Mas'ud, itu seorang sahabat Nabi, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang menepati kebenaran walau kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri. Jamaah itu bukan semata-mata bergantung kepada majoriti, majoriti manusia saja. Kerana majoriti bukanlah tanda kepada kebenaran. Kalau dikira pada hari ini umat Islam, jika dibandingkan dengan yang bukan Islam, majoriti itu adalah bukan Islam. Begitu juga kalau kita lihat dalam Quran, Allah nyatakan kalaulah kita mengikut majoriti manusia, nescaya kita akan sesat daripada kebenaran. Allah sebutkan dalam surah 6 ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan kalaulah engkau mengikut kebanyakan daripada manusia yang ada di atas muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. In yattabi'una illa dhann, tidak lain mereka hanya mengikut sangkaan. Wa in hum illa yakhrusun, tidak lain mereka hanya melakukan pendustaan kepada Allah. Jadi Allah sebut di sini, kebanyakan manusia yang berada di atas muka bumi ini adalah golongan yang akan menyesatkan orang lain daripada jalan Allah, berada di atas kesesatan, kerana mereka mengikut sangkaan dan juga pembohongan. Tetapi yang dikatakan sebagai jamaah itu adalah mana-mana golongan yang berpegang kepada kebenaran, iaitu yang berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga yang mengikut jalan Nabi dan juga para sahabat. Sebab itu disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu golongan yang berpegang kepada sunnah Nabi dan juga mengikut jamaah para sahabat itu. Itulah golongan yang akan dapat masuk ke dalam syurga. Nabi sebut di sini, umat Islam akan berpecah kepada 73 golongan, 72 golongan akan masuk ke dalam neraka dan satu golongan akan dapat masuk ke dalam syurga, dan itu adalah jamaah, iaitu golongan yang berpegang kepada kebenaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti mana kata-kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jemaah itu adalah apa yang menepati kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi jemaah tak semestinya adalah golongan yang majoriti, tapi yang berpegang kepada kebenaran itu. Kemudian Allah juga sebut dalam surah 39 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Di hamba-hamba Allah yang akan dapat masuk ke dalam syurga, yang Allah sebut dalam ayat sebelum itu, yang dikhabarkan kepada mereka khabar gembira itu adalah golongan yang allazina yastami'una al-qawl, itu golongan yang mereka mendengarkan kata-kata, fayattabi'una ahsanah, lalu mereka mengikut kata-kata yang paling baik. Di dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi menyatakan makna ayat ini, yastami'una al-Quran wa ghairal Quran fayattabi'una al-Quran. Mereka ini golongan yang mendengarkan Al-Quran dan juga yang lain daripada Al-Quran,
tetapi kemudiannya mereka mengikut Al-Quran. Mereka dengar daripada Quran, begitu juga daripada sumber-sumber yang lain, tapi kemudian mereka memilih untuk mengikut yang paling baik, iaitu mengikut Al-Quran itu. Ulaika allazina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah kurniakan hidayah kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka lah golongan ulul albab, itu golongan yang bijak berfikir. Dan kemudian kalau kita lihat dalam sebuah lagi hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini daripada Sahih Muslim. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi amma ba'du, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, itu adalah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk urusan adalah perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Dan setiap perkara-perkara yang baru yang diada-adakan itu adalah suatu kesesatan. Jadi Nabi sebutkan di sini tentang sebaik-baik kata-kata adalah yang datang daripada Al-Quran. Itu kata-kata Allah, itu Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang daripada Nabi SAW. Itulah sunnah yang sahih. Jadi ini yang disebut sebagai kebenaran itu. Dan apa yang selain daripada itu, dia akan boleh bawa kepada perkara-perkara yang baru, bid'ah, khurafat dan sebagainya. Baik. Jadi itu halangan yang ketiga. Yang keempat dalam berlakunya hijrah, iaitu halangan yang datang daripada golongan yang ulama ataupun guru yang tidak mengajarkan perkara yang benar, tetapi mungkin lebih kepada mengajak kepada golongan mereka, kepada parti mereka, ataupun kepada puak-puak mereka semata-mata, tapi tidak mengajak supaya kembali berpegang teguh kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW, dan menekankan tentang kepentingan ataupun kewajipan untuk mempelajari kedua-dua perkara ini. Itu yang keempat. Seterusnya, halangan yang kelima adalah halangan yang datang daripada rakan-rakan ataupun sahabat. Allah sebut dalam surah 9 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Di sini perintah Allah kepada orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah dan sentiasa berada bersama-sama dengan golongan yang benar. Jadi ini juga satu perintah supaya kita dalam berkawan ataupun dalam bersahabat ini, kita pilih orang-orang yang berada di atas kebenaran, supaya dengan cara itu kita akan dapat untuk kita akan didorong kepada kebenaran itu. Tetapi kalau kita salah dalam berkawan atau bersahabat, mungkin kita akan terpengaruh dengan pengaruh yang buruk yang ada pada diri mereka. Seperti yang Nabi sebutkan dalam sebuah hadis tentang kita dalam bersahabat atau berkawan, kita mesti memilih. An Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Daripada Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW baginda bersabda, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu dia akan mengikut agama ataupun cara hidup kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seseorang itu dia memilih seorang untuk dijadikan sebagai rakan ataupun teman. Jadi Nabi suruh kita ni dalam nak memilih, dalam berkawan atau bersahabat ni kita mesti pilih. Kita lihat kepada agamanya itu. Supaya apabila kita pilih sahabat yang baik ini, akan ada kesan yang baik kepada diri kita. Tetapi kalau kita bersahabat dengan golongan yang jauh daripada Allah, yang sentiasa melakukan dosa dan juga maksiat, jadi takut-takut kita terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi kalaulah kita sendiri ada kekuatan, kita boleh menyampaikan dakwah kepada mereka, itu tak ada masalah. Tetapi takut-takut kita yang terpengaruh dengan mereka. Dalam sebuah lagi hadis, Nabi menyebutkan, masalul jalisis salihi wal jalisis sawi kamasali sahibil misk wa kiril haddad la ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi au tajidu rihahu wa kirul haddadi yukhriku badanaka au thawbaka au tajidu minhu rihan khabithah. Ini perumpamaan bagi seorang yang dia duduk ataupun dia bersahabat, duduk bersama-sama dengan seorang yang soleh, dengan perumpamaan seorang yang duduk bersama-sama dengan seorang yang buruk, seperti perumpamaan penjual minyak wangi, pemilik atau penjual minyak wangi dengan seorang tukang besi. Pemilik atau penjual minyak wangi itu, engkau akan dapat untuk membeli minyak wanginya, ataupun engkau akan dapat wangian atau bau yang wangi daripadanya. Jadi bau yang wangi itu mungkin akan melekat kepada engkau. Wakirul haddadi yukhriku badanaka au thawbaka. Dan tukang besi itu pula mungkin akan merosakkan ataupun mencederakan tubuh badan kau dengan apinya itu, ataupun akan merosakkan pakaian kau. Au tajidu minhu rihan khabithah, ataupun engkau akan mendapat bau yang busuk ataupun yang tak eloklah daripadanya. Nabi buat satu perumpamaan di sini, seorang yang bersama-sama ataupun duduk selalu berdampingan dengan seorang yang soleh, dia akan dapat kebaikan. Walaupun mungkin sedikit, tapi dia akan dapat kebaikan. Mungkin daripada ilmunya, mungkin daripada akhlaknya. Dia akan terpengaruh dengan pengaruh yang baik itu. Tapi siapa yang berkawan dengan seorang tukang besi, dia walaupun mungkin badannya tak cedera atau bajunya, pakaiannya tak rosak, tapi tak juga akan dapat bau yang busuk ataupun yang tak elok itu. Jadi ini perumpamaan orang-orang yang duduk dengan orang yang soleh, yang baik, dengan seorang lagi duduk dengan atau berteman dengan seorang yang buruk. Sebab itu Nabi sebut tadi, hendaklah kita memilih orang yang untuk kita jadikan sebagai rakan, teman ataupun sahabat itu. Kemudian kalau kita lihat, Allah sebutkan dalam surah 25 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ويوم يعض الظالم على يديه. Dan ingatlah pada hari di mana orang yang zalim itu menggigit kedua-dua tangannya. Iaitu ini satu keadaan yang penuh dengan penyesalan. Jadi kalau sekarang ni mungkin kita kata gigit jari. Gigit jari menandakan kita menyesal. Jadi dalam Quran Allah sebutkan di sini, orang yang zalim itu akan menggigit kedua tangannya. Maksudnya menyesal lah. Yaqulu ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Lalu katanya, alangkah baiknya kalaulah aku mengambil jalan yang sama-sama dengan Rasul itu. Alangkah baiknya kalaulah aku mengikut jalan Rasul itu. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Alangkah celakanya aku kalaulah tidak aku menjadikan si fulan itu sebagai teman yang rapat. Alangkah celakanya aku kalau alangkah baiknya kalaulah aku tidak menjadikan seorang si fulan itu sebagai teman yang karib, teman yang rapat. Jadi ini golongan yang zalim itu pada hari akhirat nanti akan menyesal dengan ketika di dunia itu pilihan rakannya itu. Kerana disebabkan rakan itulah menyebabkan dia menjadi golongan yang sesat dan juga yang engkar kepada Allah. Dan kemudian dia menyesal. Katanya alangkah baiknya kalaulah dia tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman karib. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da iz ja'ani. Benar-benar rakanku itu, temanku itu telah menyesatkan aku daripada Al-Quran sesudah Quran itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan adalah syaitan itu sentiasa akan menyebabkan manusia itu menjadi kecewa. Apabila dia menjadikan syaitan itu sebagai teman yang rapat, teman yang dekat dengannya. Jadi syaitan itu dia ada syaitan di kalangan jin dan juga syaitan di kalangan manusia. Jadi syaitan di kalangan jin mungkin menggoda manusia, memasukkan was-was ke dalam hati manusia. Begitu juga syaitan di kalangan manusia ni, iaitu termasuklah yang dikatakan sebagai syaitan di kalangan manusia ni adalah rakan-rakan atau teman-teman yang membawa kita jauh daripada Allah. Dan kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang ke-30, wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, yang tak dipedulikan. Jadi di sini Allah menyebutkan tentang golongan yang akan menyesal pada hari akhirat nanti, disebabkan ketika di dunia mereka salah memilih rakan ataupun teman yang menyebabkan mereka menjadi golongan yang engkar dan juga yang sesat daripada kebenaran dan juga yang meninggalkan Al-Quran itu. Dan ketika di hari akhirat nanti barulah dia menyesal, menyatakan kalaulah dulu ketika di dunia dia mengambil jalan Rasul itu untuk dia ikut jalan tersebut. Alangkah baiknya kalau dia tidak menjadikan rakan atau teman yang buruk itu sebagai teman yang rapat ketika di dunia dahulu. Alangkah baiknya kalau dia memilih teman yang baik yang boleh untuk memberikan pengaruh yang baik kepada dirinya untuk dia berubah pada ke jalan yang benar. Tapi ketika ini penyesalan dah tak berguna lagi,
Kerana walaupun kalau kita lihat dalam Quran banyak ayat-ayat menyebutkan tentang penyesalan golongan yang ingkar ini, mereka minta supaya dikembalikan balik ke dunia, diberikan peluang yang kedua. Tetapi apabila dah berlakunya hari kiamat, semua yang dah dibangkitkan dan ditentukan dah syurga dan juga neraka itu, maka tak ada peluang lagi dah untuk golongan yang ingkar untuk kembali balik ke dunia untuk menebus segala kesalahan-kesalahan mereka yang telah mereka lakukan itu. Baik. Jadi itu dalam ayat 27 sampai ayat yang ke-30 ini Allah menyebutkan tentang rakan-rakan ataupun teman yang boleh menyesatkan seseorang itu. Dalam satu lagi ayat Allah sebut dalam surah 37 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. Baik, kalau kita lihat daripada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-49 ke-50. Ini berkenaan dengan para penghuni syurga. Ketika mereka dah dimasukkan ke dalam syurga, mereka saling bersembang dan saling bertanya sesama mereka. Kemudian dalam ayat yang ke-51, kata salah seorang penghuni syurga itu, qala qailum minhum inni kana li qarin. Sesungguhnya aku dulu ketika di dunia, aku ada seorang teman yang dekat denganku, teman yang rapat denganku. Yaqulu a innaka la minal musaddiqin. Yang mana temannya itu mengatakan kepadanya, adakah engkau termasuk di kalangan orang-orang yang mengakui tentang adanya hari akhirat ini. Jadi ini teman yang buruk, dia nak menimbulkan keraguan tentang hari akhirat kepada temannya. Kata teman yang buruk ni lagi, aiza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinun. Apakah bila kita dah mati, kita menjadi tanah dan tulang belulang kita hancur, apakah kita ni semua akan dibalas dengan apa yang kita lakukan? Qala hal antum muttali'un. Dan kemudian kata penghuni syurga ni, sesudah dia menceritakan tentang rakan yang buruk yang dia ada ketika di dunia dahulu, dia kata penghuni syurga ni kepada penghuni syurga yang lain, apakah kamu hendak melihat keadaan rakanku, temanku yang ingkar, yang diazab itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun memandang ke neraka dan kemudian dia dapat melihat rakannya itu berada di tengah-tengah neraka yang apinya marak menjulang itu. Qala tallahi in kitta laturdin. Kemudian Allah mengizinkan untuk dia berkata-kata kepada rakannya itu, dan katanya, demi Allah, nyaris-nyaris engkau menyebabkan aku termasuk ke dalam kebinasaan.
Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal mukhtarin. Dan kalaulah bukan disebabkan nikmat daripada Tuhanku, nescaya aku akan termasuk di kalangan orang-orang yang akan dihadirkan untuk menerima azab di dalam neraka. Dan kalaulah bukan disebabkan nikmat daripada Allah, aku mungkin terpengaruh dengan kamu yang menyebabkan aku akan diazab dalam neraka bersama-sama dengan kamu. Afama nahnu bimayyitin. Kemudian dia berkata kepada rakannya di syurga itu, ini kata-kata penghuni syurga kepada rakannya di syurga, afama nahnu bimayyitin, bukankah kita ini semua setelah mendapat nikmat yang banyak ini takkan mati-mati lagi selepas ini. Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'azzabin. Melainkan hanyalah kematian kita dahulu ketika di dunia, dan selepas ini kita tak akan diseksa oleh Allah. Disebabkan nikmat daripada Allah itu kita dimasukkan ke dalam syurga, tak akan mati dan kemudian tak akan diseksa oleh Allah. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini adalah benar-benar suatu kemenangan yang besar. Jadi di sini pula dalam surah 37 ni Allah sebutkan tentang kisah seorang penghuni syurga yang dia bersyukur kepada Allah, dia dapat masuk ke dalam syurga disebabkan dia tidak mengikut temannya yang jahat ataupun yang buruk itu. Yang mana temannya itu dia dimasukkan ke dalam neraka kerana keingkarannya. Baik. Jadi hari ini kita lihat sambungan kepada halangan dalam berhijrah, iaitu halangan yang keempat yang datang daripada golongan yang dianggap sebagai ulama ataupun guru itu, tetapi mengajarkan perkara-perkara yang salah, tidak mengajak supaya berpegang kepada kebenaran. Itu juga akan menimbulkan halangan dalam hijrah. Kemudian yang keduanya, yang kelima, berkenaan dengan teman yang buruk itu juga akan menghalang seorang itu daripada berhijrah ke arah yang lebih baik. Jadi sebab itu Nabi sebut tadi, hendaklah seorang kamu memilih sesiapa yang dia nak jadikan sebagai rakan ataupun teman. Baik, jadi untuk hari ini kita sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi halangan-halangan dalam hijrah ini. Baik, jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Okey, baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama kita bertemu dalam kelas yang akan datang, insya-Allah, tentang halangan-halangan yang akan yang perlu ditempuh dalam kita nak berhijrah kepada Allah. Itu halangan yang pertama yang datang daripada diri kita sendiri, kemudian yang keduanya datang daripada pasangan, yang ketiganya datang daripada ibu bapa dan juga keluarga, yang keempatnya datang daripada golongan yang dianggap sebagai alim ataupun guru itu, kemudian yang kelima halangan yang datang daripada rakan ataupun teman. Kita akan sambung. Ya? Ada komen dekat, ada tu pertanyaan dekat komen. Dekat komen. Okey. Apa perbezaan golongan Wahabi dan Sunnah wal Jamaah? Okey. Wahabi ni dia satu istilah yang digunakan untuk menakut-nakutkan orang sebenarnya. Dan golongan yang mengajak kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah ini selalu dituduh sebagai golongan Wahabi.
Sedangkan kalau kita lihat kembali, istilah Wahabi yang sebenar tu, dia merujuk kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu seorang syekh yang mewujudkan suatu gerakan yang dianggap sebagai agak keras lah pada zamannya, yang tujuannya itu untuk menentang pelbagai bentuk syirik dan juga khurafat yang berlaku di tanah Arab pada waktu itu. Dan istilah itu digunakan untuk menakut-nakutkan kaum muslimin supaya seolah-olah macam Wahabi ni suatu mazhab yang baru, yang bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan kalau dilihat kembali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau dari segi mazhabnya merupakan berpegang kepada mazhab Al-Imam Al-Hambali, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi bila kita istilah ni disalahgunakan, dia menyebabkan orang-orang yang tak tahu ni takutlah bila dia dilabelkan ini golongan Wahabi. Sedangkan ini golongan yang mengajak kepada kitabullah, mengajak kepada sunnah Rasulullah. Tapi bila dah ada label yang sebegitu, orang pun takut. Seolah ini satu golongan yang baru, mazhab yang baru yang tujuannya nak menyesatkan umat Islam. Jadi sebab itu kita kena hindarkan label-melabel ni. Kita lihat kepada apa yang disampaikan. Kalau yang disampaikan itu adalah ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW dan juga kata-kata para sahabat, kata-kata golongan tabi'in dan juga kata-kata para ulama yang berpegang teguh dengan manhaj Nabi dan juga para sahabat itu, maka ini golongan yang patut untuk kita ikut. Sepatutnya kita tak gunakan label-label yang sebegini yang boleh untuk menyebabkan umat Islam takut untuk mempelajari ilmu, takut untuk mempelajari Quran, takut untuk mempelajari sunnah Nabi disebabkan takut sesat. Sedangkan golongan yang tidak mempelajari Quran dan hadis Nabi itulah yang ditakuti akan masuk ke dalam, terjebak dalam kesesatan itu. Sebab itu kita hindarkan label-melabel ini. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama berusaha bersungguh-sungguh dalam kita mempelajari ayat-ayat Allah dan mempelajari sunnah Nabi SAW. Kerana kedua-dua perkara inilah yang akan dapat untuk menyelamatkan kita daripada termasuk ke dalam kesesatan. Dan mudah-mudahan juga Allah berikan hidayah dan juga taufik kepada semua kaum muslimin supaya mereka dapat untuk membezakan yang manakah golongan yang benar dan yang manakah golongan yang sesat daripada kebenaran itu. Baik. Jadi insya-Allah setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada hadis yang kita lihat tadi dan begitu juga daripada ayat-ayat Quran yang kita bacakan tadi. Dan insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi berkenaan dengan halangan dalam hijrah ini dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Setakat itu dulu untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya.